Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحاضرة. اليوم إن شاء الله سنتعلم عن الموضوع الصفة والموصوف في الجملة. الصفة والموصوف في الجملة. Sebelum kita mendalami pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengenali apakah itu as-sifah dan al-mausuf dalam bahasa Arab. Sifah wal mausuf. As-sifah dalam bahasa Melayu kita sebut kata sifat. Dalam bahasa Inggeris kita sebut adjective. Manakala al-mausuf dalam bahasa Inggeris kita sebut noun. Kedua-dua as-sifah dan juga al-mausuf ini adalah sejenis al-ismu, kata nama. Apabila kita sebut tentang kata nama, sudah tentu ia berkait rapat dengan al-adad, bilangan, dan juga al-jins, gender, jantina. Baik, al-jins terdiri daripada gender muzakkar, lelaki, dan juga gender muannas, perempuan. Manakala dari sudut al-adad, bilangan, ia mengandungi 3 pecahan besar, iaitu mufrad, iaitu singular, bilangan 1, musanna, bilangan 2, dan juga jamak, bilangan 3 dan ke atas. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan fokus lebih dalam tajuk ataupun bahagian al-jins, gender, dan juga dari sudut bilangan kita akan fokus lebih pada mufrad, bilangan 1. Baik, as-sifah, kata sifat, adjective. Berikut adalah contoh kata sifat. Small, saghirun, saghiratun. Baik, dari sudut terjemahan, saghirun dan juga saghiratun, terjemahannya sama, iaitu kecil. Dari sudut bilangan, bilangan juga sama, iaitu ini adalah bilangan mufrad, 1. Yang beza adalah dari sudut gender. Saghirun ini dalam kategori gender muzakkar, lelaki. Manakala saghiratun ini adalah ataupun ini merujuk kepada gender perempuan, muannas. Bezanya adalah kewujudan tak marbutah ataupun ta bulat pada perkataan gender muannas tersebut. Okey, saghiratun ada tak marbutah, ini menunjukkan perkataan ini adalah untuk gender muannas, female, perempuan. Baik, seterusnya kabirun, besar. Okey, untuk gender muzakkar, kabirotun untuk gender muannas. Nak jadikan gender muannas mudah sahaja, iaitu biasanya kita letakkan tak marbutah ataupun ta bulat di akhir perkataan isim tersebut. Okey. Baik, seterusnya clean, bersih, nazifun, nazifatun. New, baru, jadidun, jadidatun. Short, pendek, qasirun, qasiratun. Baik, seterusnya adalah tajuk al-mausuf. Dalam bahasa Inggeris kita sebut noun. Dalam bahasa Melayu kita boleh istilahkannya sebagai benda ataupun perkara yang disifatkan. Okey. Baik, berikut adalah contoh perkataan dalam yang boleh merujuk kepada noun, benda. Okey. Bait, rumah. Hamzah, qitar, kereta api. Kitab, buku. Baik, kesemua perkataan ini sudah tentu bilangannya adalah 1 dan gendernya adalah muzakkar, lelaki. Kita tengok bait, qitar, kitab,
ketiga-tiga perkataan ini tiada tak marbutah, maka kita tahu gendernya adalah gender muzakkar, lelaki. Baik, manakala perkataan Hamzah. Hamzah. Ini adalah kes tertentu ataupun kes istimewa. Hamzah ini adalah gender muzakkar, lelaki. Ya, perkataan ini sungguh pun ia ada tak marbutah ataupun ta bulat di akhir perkataan. Hamzah ini tidak menunjukkan gender perempuan. Kenapa? Sebab perkataan Hamzah ini adalah kata nama khas. Kata nama khas untuk lelaki sahaja. Dan dalam ejaan dalam ejaan tulisan Arab, memang ianya diakhiri dengan tak marbutah. Namun dari sudut penggunaan dan juga dari sudut terjemahan, Hamzah ini dalam kategori gender muzakkar, lelaki, nama orang. Okey, baik. Contoh perkataan ataupun mufradat ataupun vocabularies lain dalam gender muzakkar. Ghanam, seekor kambing. Qalam, sebatang pen. Talib, seorang pelajar lelaki. Kursi, sebuah kerusi. Baik, dan berikut adalah contoh perkataan ataupun vocabularies ataupun mufradat gender muannas, perempuan. Ibu. Okey, nampak perkataan tiada tak marbutah, tiada tak bulat pada akhir perkataan. Okey, namun ia masih lagi gender perempuan, muannas. Ia merujuk gender perempuan. Kenapa? Sebab terjemahan ini ialah ibu. Seorang ibu. Madrasah, sebuah sekolah. Sayyarah, sebuah kereta. Mistarah, sebatang pembaris. Farawilah, sebiji strawberry. Haqibah, sebuah beg. Bint. Okey, baik. Perkataan bint tidak diakhiri dengan tak marbutah, tidak diakhiri dengan ta bulat. Tapi ia gender muannas, perempuan. Kenapa? Sebab terjemahannya. Bint ini terjemahannya ialah anak, seorang anak ataupun seorang budak perempuan. Sa'ah, jam. Okey, baik. Sifah ialah adjektif. Manakala mausuf ialah noun. Baik, kita tengok dulu frasa dalam bahasa Inggeris terlebih dahulu. Okey, big house. Perkataan big ialah adjektif. Manakala perkataan house ini adalah noun. Dalam bahasa Inggeris, adjektif ataupun kata sifat ialah perkataan yang pertama. Manakala perkataan house iaitu di kedudukan noun ini berada pada perkataan yang kedua. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, ia adjektif mendahului daripada perkataan noun. Okey, big house. Dalam bahasa Melayu atau terjemahan bahasa Melayunya ialah rumah yang besar ataupun rumah besar. Dalam struktur bahasa Melayu, kita akan sebut perkataan mausufnya terlebih dahulu. Yakni kita akan sebut perkataan yang disifatkan, kemudian barulah diikuti dengan perkataan kata sifah, rumah yang besar. Okey, kata sifah di sini adalah besar, manakala rumah di sini adalah di kedudukan mausuf. Manakala dalam bahasa Arab ia mengikut konsep struktur bahasa Melayu. Maksudnya, kita akan menyebut perkataan mausufnya terlebih dahulu. Kemudian barulah diikuti dengan kata sifat. Baik, rumah dalam bahasa Arab ialah bait. Okey, manakala besar dalam bahasa Arab ialah kabir. Rumah yang besar dalam bahasa Arab bunyinya ialah bait kabir. Okey, berikut adalah rumusan tentang penjelasan struktur ataupun struktur sifat mausuf dalam 3 jenis bahasa. Okey.
Baik, seterusnya. Okey, baik. Sifah. Sifah ialah perkataan yang kedua, yakni ia terletak selepas perkataan mausuf. Dalam bahasa Arab, sifah ini ia akan ikut keadaan mausufnya. Maksudnya, kita kena rujuk pada perkataan mausuf. Kita kena rujuk dari segi yang pertama dari sudut gender. Yang kedua dari sudut bilangan. Yang ketiga dari sudut baris. Baris yang terdapat pada huruf akhir pada perkataan mausuf. Yang keempat kita akan tengok tentang kewujudan alif lam pada mausuf. Baik, kita ambil contoh. Baitun kabirun. Baitun ini adalah mausuf. Kita tengok perkataan bait. Apa gendernya? Gendernya adalah muzakkar, lelaki. Apa buktinya? Sebab ia tiada tak marbutah. Okey, dan mausuf di sini huruf akhir berbaris 2 di hadapan. Maka sifah pun kena jadi baris 2 di hadapan pada huruf akhir pada perkataan sifah tersebut. Jadi bunyinya ialah baitun kabirun. Baitan kabirun. Huruf akhir baris 2 di atas dan ada alif. Begitu juga sifah kena ikut keadaan mausufnya. Baitin kabirin, baris 2 di bawah. Baik, seterusnya. Al-baitu al-kabiru. Pada perkataan mausuf, ada alif lam dan huruf akhir berbaris hadapan. Maka sifah juga kena ada alif lam dan huruf akhir berbaris hadapan. Begitu juga al-baita al-kabira, al-baiti al-kabir. Ashtari al-baita al-kabira. Saya membeli sebuah rumah yang besar. Okey, baik. Al-bait tadi adalah gender muzakkar, lelaki. Baik, sekarang kita tengok perkataan ataupun vocab gender perempuan, gender muannas. Okey, kita ambil frasa bahasa Inggeris big car. Okey, big ini adalah adjektif dan car ini adalah noun. Dalam bahasa Melayu, kita akan sebut kereta yang besar ataupun kereta besar. Okey, kereta dalam bahasa Arab ialah sayyarah. Kereta dalam bahasa Arab sayyarah. Perkataan sayyarah memang ada tak marbutah menunjukkan gender muannas, female. Maka sifah juga kena letak tak marbutah tabulat menunjukkan gender female. Jadi bunyi sayyarah kabirah, kereta yang besar. Okey, baik. Dan itulah dia ciri-ciri sifah. Sifah dia akan ikut bulat-bulat keadaan mausufnya. Okey. Baik, mari kita lihat penggunaan as-sifah dan al-mausuf dalam ayat. As-sifah wal mausuf fi al-jumlah. Al-jumlah ialah ayat. Baik. Zalika ustazun wasimun. Zalika ustazun wasimun. Itu ialah seorang ustaz yang kacak. Frasa ustazun wasimun. Ini adalah gabungan antara sifah dan juga mausuf. Yang mana perkataan ustazun itu adalah di tempat mausuf. Manakala wasimun itu adalah di tempat sifah. Perhatikan perkataan wasimun di tempat sifah. Perkataan wasim diakhiri dengan baris 2 di hadapan. Kenapa? Sebab ia ikut baris yang terdapat pada perkataan mausufnya, iaitu ustazun. Ustazun wasimun. Zalika al-ustazu al-wasimu fi al-fasli. Ustaz yang kacak itu dalam kelas. Frasa al-ustazu al-wasimu. Ini adalah gabungan as-sifah dan al-mausuf. Yang mana perkataan al-ustazu ini di tempat mausuf. Manakala al-wasimu di tempat sifah. Perkataan al-ustazu ada alif lam.
dan huruf akhir iaitu huruf zal berbaris hadapan. Maka perkataan al-wasimu kenalah ada alif lam dan diakhiri dengan baris hadapan pada huruf akhir iaitu pada huruf mim. Al-ustazu al-wasimu. Baik, ayat lain ialah arkabu sayyaratan kabiratan. Arkabu, saya menaiki, sayyaratan kabiratan, sebuah kereta yang besar. Perkataan kereta dalam bahasa Arab ialah sayyarah. Memang ada tak marbutah, double T underline menunjukkan perkataan sayyarah ini adalah gender perempuan muannas. Memang ada tak marbutah. Maka perkataan sifah kabir mestilah diakhiri dengan tak marbutah, kabirah. Dalam ayat ini perkataan sayyarah baris pada huruf akhir ialah baris 2 di atas. Maka sifah kenalah juga ikut baris 2 di atas. Sayyaratan kabiratan. Arkabu sayyaratan kabiratan. Arkabu as-sayyarata al-kabirata. Saya menaiki kereta yang besar itu. Baik, pada perkataan kereta ada alif lam dan diakhiri dengan baris di atas pada huruf tak marbutah. Maka perkataan sifah iaitu al-kabirah pun kena ada alif lam dan diakhiri dengan baris atas. Arkabu as-sayyarata al-kabirata. Baik, ayat lain kita tengok. Al-haqibatu tahta al-maktabi al-kabiri. Al-haqibatu, bag itu. Tahta, di bawah. Al-maktab, meja. Al-kabiri, yang besar. Frasa al-maktab al-kabir, al-maktabi al-kabiri ini adalah gabungan as-sifah dan juga al-mausuf. Yang mana perkataan yang pertama iaitu al-maktab itu adalah di tempat mausuf dan perkataan yang kedua al-kabir itu adalah di tempat sifah. Mausuf al-maktabi diakhiri dengan baris bawah. Maka sifah juga kena diakhiri dengan baris bawah. Perkataan maktab, gendernya, jantinanya adalah gender maskulin, lelaki. Maka perkataan sifah juga kenalah mengikut gender yang sama iaitu gender maskulin. Okey. Baik, sekarang mari kita lihat at-tadribat, latihan-latihan. Soalan yang pertama ialah tatbahu al-ummu fi al-matbahi. Tatbahu, sedang memasak. Al-ummu, ibu. Fi al-matbahi, di dapur. Baik, pilihan jawapan diberikan ialah as-salihata, salihatun, salihatu, as-salihatu. Baik, yang manakah jawapan yang betul? Sudah tentu jawapannya ialah as-salihatu. Al-ummu as-salihatu. Perkataan al-ummu ini adalah di tempat mausuf. Perkataan al-ummu ada alif lam dan diakhiri dengan baris hadapan. Maka sifah juga mestilah ada alif lam dan diakhiri dengan baris hadapan. Al-ummu as-salihatu. Baik, seterusnya soalan yang kedua berbunyi Haza talibun ... Haza, ini, talibun, seorang pelajar lelaki yang ... Nasyitun, an-nasyitu, nasyitin, an-nasyitun. Baik, yang manakah jawapan yang betul? Jawapan yang betul ialah
nasyitun. Hadza talibun nasyitun. Ini ialah seorang pelajar lelaki yang aktif. Perkataan talibun di tempat mausuf. Tiada alif lam dan diakhiri dengan baris dua di hadapan. Maka sudah tentulah sifah juga mesti diakhiri dengan baris dua di hadapan tanpa alif lam. Baik, soalan yang terakhir ialah ara ... Pilihan jawapannya ialah baitan as-saghira. Al-baita as-saghirata. Al-baita as-saghira. Al-baita saghiratan. Yang manakah jawapan yang betul? Baik, sudah tentu jawapan yang betul adalah yang ketiga. Ara al-baita as-saghira. Saya melihat rumah yang kecil. Baik, aktafi bihadzal qadri. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.